Okay. Siapa hosting? Hey. Hosting. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan, Ya, Waalaikumsalam. kami semua pelajar KPTM Alustar, Kolej Politek Mara Alustar. Kami diberi tugasan untuk menemuduga seorang yang mempunyai jawatan sebagai seorang dokumen kontrol di satu company. Lepas tu kami ada buat pencarian sikit. Adalah kawan-kawan kami ni terjumpa lah akaun Puan dekat TikTok. So dia share lah akaun Puan dan kami pun hubungi Puan untuk temuduga untuk hari ini. So kami ada sediakan beberapa soalan untuk Puan tentang dokumen kontrol. Jadi nama saya Muhammad Zuhairi. Kami daripada kelas AO. Office Management SEM 5.3. Okey, saya kenalkan diri saya juga. Assalamualaikum semua. Saya Syahdatul Yasmin. Boleh panggil saya Min je. Saya bekerja sebagai document controller dah almost 6 tahun. So, okey, kita teruskan je dengan soalan korang. Okay. Saya nak tanya tentang pengenalan. Apakah nama syarikat ini dan bagaimana syarikat ini boleh ditubuhkan? Yang ini, kalau ni saya bagi link boleh tak? Bagi link macam mana tu? Saya bagi link, company saya punya link. And then korang boleh extract information dari situlah, soalan 1 sampai 3. Okay, boleh. Nanti saya akan bagi link dan boleh follow kat situlah. Kita start dengan soalan nombor 4. Korang boleh? Ya, boleh. Okay. Adakah syarikat mempunyai sebarang perubahan yang dirancang untuk beberapa tahun akan datang? Untuk perubahan dalam syarikat, tak ada perubahan. Maksudnya kedepannya akan ada perubahan daripada segi penambahbaikan segi kualiti kerja dan facility. Mostly on quality and facility lah. And then pada pendapat Puan, di manakah syarikat itu akan berada dalam tempoh 5 tahun ke depan? Pada pendapat saya, company saya akan menjadi one of leading engineering consultancy in oil and gas field in another 5 years. Saya rojak tak apa ke? Korang kena officially Tak dalam apa. Boleh. Okay. Company saya is a oil and gas company. So for sure in another 5 years we hopefully can be one of leading engineering consultancy lah in oil and gas field. Seterusnya saya nak menanyakan penerangan kerja dan skop kerja. Apakah yang akan dilakukan oleh pegawai dokumen? Biasanya apa yang akan dilakukan oleh document controller? Sebenarnya kita akan receive documents daripada internally and externally. Okay, daripada segi kerja saya, normally lah everyday kita akan receive dokumen daripada kita punya vendor, daripada kita punya clients. Contoh daripada kita punya vendor, kita receive documents and then kita akan distribute to kita punya internal departments, which is engineering department kita, and after diorang review, kita akan release ke client. So client akan review and take time, after that dia akan return semula ke kita. So normally document controller dia akan control everything about documents lah. Akan ada Excel untuk tracking dokumen tu, keluar masuk documents. So akan ada transmittal, dokumen tu pergi ke mana, akan ada sistem. So basically
document controller akan control everything about document lah. Ensure that document tu tak hilang, ensure document tu kita tahu dia ke mana dan apa status dokumen tu, sama ada dia masih lagi open ke, sama ada dokumen tu dah close ke, dah final ke, macam tu lah. Normally document controller itulah kerja dia. Yang ni nanti saya akan bagi summary lah apa yang kita buat. Nanti saya akan share kat Zuhairi. Zuhairi kan yang contact saya? Ya, betul. Saya akan share dengan Zuhairi. Ismail. Okey, baiklah, saya akan sambungkan penerangan kerja dan skop kerja. Soalan dia, apakah tugas dan tanggungjawab dokumen pengawan? Ni sama dengan soalan yang nombor 1 tu. Tugas document controller, dia to ensure that semua dokumen tu kita tahu apa status dokumen tu. Semua berkenaan dokumen. Actually document controller ada ikut department lah. Macam department saya handle untuk projek saja. Project management saja. So kira macam kita dapat satu award satu projek dan saya akan handle projek tu, dokumen dia daripada start projek sampailah ending projek. So macam ada dokumen controller lain, dia cuma handle dokumen tu in terms of dokumen tu masuk dan dia keep. Dokumen tu masuk dia keep. Macam saya akan handle dokumen tu daripada start projek sampai habis projek. So apa-apa berkenaan dengan dokumen dalam projek tu, sayalah yang akan tahu apa status dokumen tu. Sayalah yang akan check mana pergi dokumen tu. And then tanggungjawab as a document controller just to ensure that dokumen tu tak hilang. Just to ensure that dokumen tu accurate. Kita tahu kat mana dokumen tu pergi ke mana. Itulah document controller. Okey. Dan soalan seterusnya, apakah jenis pengalaman yang Puan ada dalam dokumen kontrol? Pengalaman pengalaman banyak sebenarnya. Sebab dia terlalu general soalan. Kita handle high volume of final documentation. So untuk setiap dokumen yang keluar masuk untuk projek lah, kita cerita roughly about project lah. Start project and then sampai habis project. So ending of project akan ada final documentation, which is apa dokumen yang kita dah buat as per tracking list yang kita ada. Dokumen tu kita akan compilekan balik dalam soft copy and hard copy. So yang saya pernah handle, pengalaman saya handle high volume final documentation in hard copy yang ada around 50 buku lah, 50 buku. So itu yang pengalaman saya yang saya still lagi ingat lah. Memang haywire lah sebulan tu. 50 buku. Okey, baik. Soalan seterusnya, pernahkah Puan menghadapi cabaran semasa mengawal dokumen kontrol? Kehilangan dokumen kan? Kehilangan dokumen dah lama. Normally in oil and gas lah, saya tak sure macam construction ke ataupun law legal firm ke, saya tak sure lah diorang punya workflow macam mana. Tapi in oil and gas punya project, kita normally akan ada satu soft copy yang kita simpan, which is yang kita receive daripada client or vendor, kita akan scan dan kita akan simpan as soft copy dalam kita punya server. So in case lah kata dokumen tu 5 tahun ataupun 7 tahun, in oil and gas and kita punya ISO management, selepas 7 tahun dokumen tu kita akan lupuskan. So misal kata dokumen tu dah rosak ataupun dah dilupuskan, kita akan cari balik dalam kita punya soft copy, which is dalam kita punya server, mana-mana dokumen yang dah lama. So ni cara kita macam mana cari balik lah dokumen yang dah hilang ataupun
dah buang ke. So memang akan ada sentiasa ada backup dalam kita punya server lah. Okay. Soalan seterusnya, bagaimanakah Puan untuk mengekalkan kerahsiaan dan keselamatan semasa mengendalikan dokumen sensitif? Okay. Rasanya untuk dokumen yang sensitif lah, sensitif dokumen biasanya kita takkan biarkan merata-rata. So akan ada macam saya akan ada satu file yang saya akan simpan dokumen tu, and then ada kita punya kabinet sendiri untuk simpan dokumen tu, dan kita akan ada satu lagi list dalam server kita. Kita akan update mana dokumen yang kita receive yang sensitif, kita akan update dekat dalam kita punya list, and then kita akan check balik lah kat dalam kabinet mana yang kita dah simpan. So akan adalah kita tahulah kat mana dokumen tu apa semua. So kita takkan simply letak merata-rata and then in future kita dah tak tahu dokumen tu kat mana. So tak boleh lah, sebab kita pun handle high volume documentation. So kalau benda tu hilang, Bahaya. memang masalah besar lah. Then another way is macam dokumen yang PNC, once dokumen tu dah tak terpakai, kita akan shred and buang. Kita takkan buang macam recycle paper kan. Recycle paper kita hantar buang recycle je. Taklah, kita akan shred and buang. Okay. So macam kalau itu untuk hard copy. So kalau untuk soft copy yang dalam server, untuk sensitive dokumen atau PNC dokumen, kita akan pakai password. Akan ada password untuk dokumen tu untuk elakkan dokumen tu to be copied ataupun to be orang kata to be transferred to another party which is outside of our organisation, to avoid them to use our PNC document. So kita akan ada protected password lah untuk tu. Faham. Okay, itu saja dari saya. Okey, Assalamualaikum Puan. Saya akan tanyakan tentang kemahiran yang diperlukan sebagai seorang dokumen controller. Soalan pertama saya adalah, adakah Puan sentiasa memastikan integriti dan ketepatan dokumen sepanjang proses kawalan dokumen, Puan? Ya, sentiasa. Yang ini memang kena sentiasa perhatikan dan pastikan yang ketepatan dokumen sentiasa tepat sepanjang proses projek tu berjalan. So akan ada satu list, kita punya documentation list. Contoh macam satu projek tu kita ada 100, 200, 300 dokumen. So akan ada list untuk semua dokumen tu dan kita akan track by list tu lah untuk ensure that dokumen tu tak hilang. Kalau dokumen tu hilang ataupun lost track, akan haywire lah untuk satu company. Kita terpaksa tracking balik daripada vendor kita, tracking balik daripada klien kita. So Kena mula pada awal lah. ya, kita kena mula balik pada awal dan cari balik dokumen tu, which is benda tu kita kena avoid lah. Kita tak nak buat double work. So siapa yang jadi document controller kena fokus lah. Every time mesti kena fokus in diorang punya kerja lah. Okey. Soalan seterusnya, apakah keupayaan Puan untuk mengekalkan kerahsiaan dan keselamatan semasa mengendalikan dokumen yang sensitif? Ni soalan Ini sama soalan dengan penerangan kerja dan skop kerja yang nombor 5 tu. Okey. So jawapan ni sama lah. Soalan yang ketiga, bolehkah Puan mengendalikan semakan dokumen dan memaklumkan kepada semua pihak tentang kepentingan yang berkaitan? Adakah anda mengendalikan sama ada yang ini ya, ini mesti dipraktiskan setiap masa, actually setiap hari lah. Sebab macam saya documentation akan masuk setiap hari. Jadi every time kita receive daripada kita punya vendor atau klien, kita kena ensure dia punya formatting, dia punya specification as per yang klien nak. So yang ni BCC memang akan sentiasa akan check. Dia akan check and then after dah check, barulah dia boleh distribute benda tu ke semua parti dalam company ataupun luar company. Memaklumkan semua.
Ya, yang ini pun sama juga. Biasanya untuk memaklumkan semua pihak berkepentingan, ini kena every time start project mesti akan inform semua parties lah. Contoh macam kita dapat specification atau requirement daripada klien, kita DCC akan go through dulu spec tu, and then baru kita summarizekan bagi kepada kita punya internal. After internal kita dah receive, then the same will be to kita punya vendor. So lepas daripada kita dah inform kita punya internal, baru kita inform kita punya vendor. Depends lah, vendor tu dah usually kita bagi tahu vendor tu lepas kita dah award vendor tu. So sama je. Soalan yang seterusnya, bagaimana Puan memfailkan, mengklarifikasikan dan mendapatkan semula dokumen apabila diperlukan? Memfailkan ni ada dua, soft copy dengan hard copy. So dalam soft copy samalah, kita akan ada folder, macam mana kita susun folder tu, datang daripada siapa. Kalau daripada vendor akan ada satu folder untuk vendor, and then kalau datang daripada klien akan ada satu folder untuk klien. So kita akan filekan ikut vendor mana, klien mana, projek mana. And then kalau untuk hard copy filing ni, kita akan ada satu table of content, sama macam korang buat assignment kan ada table of content kan. Ya, betul. So kita akan follow table of content tu, dan kita akan filekan as per table of content yang kita dah buat. So dia akan jadi kemas lah as per buku-buku yang kita buat. And then classification ni, macam dalam oil and gas, kita ada 4 ke 5 classification lah. Macam untuk general documents, engineering documents, quality procedure, and then kita ada reports. Lepas tu baru kita ada satu lagi apa? Tengoklah. Satu lagi saya tengok, nanti saya buka balik. Kita akan classify by ni lah dalam kita punya list. Kalau tengok list kita pun memang daripada atas sampai ke bawah kita dah classify kan dokumen tu daripada mana. So samalah kita kalau nak filing pun kita akan ikut balik dia punya kelas. And then untuk dapatkan semula dokumen apabila diperlukan. Yang ini pun sama juga. Untuk dapatkan balik dokumen, biasanya akan ada orang request. Contoh macam engineer request, dia nak dokumen sekian-sekian. So saya akan tanya semula nak dokumen apa, hard copy ke nak soft copy. Okay, contoh dia kata nak soft copy. So saya akan buka balik server, cari balik file dekat file mana, dekat folder mana saya simpan dokumen tu, and then saya akan bagi dekat kita punya engineer lah. Kalau hard copy pula, macam tadi saya ada cakap, kalau hard copy kita ada simpan dekat kabinet and then ada list. So saya akan check balik list saya dekat mana saya simpan hard copy tu, dan saya akan cari balik dan distribute kepada engineer saya. Okay. Soalan yang terakhir daripada saya. Seperti yang kita tahu, setiap syarikat mesti mempunyai kemahiran pengurusan rekod, kemahiran berkomunikasi dan aplikasi Microsoft. Selain daripada 3 kemahiran ni, adakah terdapat sebarang kemahiran yang Puan gunakan sebagai seorang document controller? Ada. Kemahiran in IT. So sebab macam document control yang sekarang, zaman sekarang ni, everything is online. Semua online. Macam soft copy kita akan distribute by online. Selain daripada guna Microsoft email apa semua, orang yang nak jadi DCC must be a fast learner in order to learn client punya sistem. Sebab macam DCC kita ada DCC with client, kita ada sistem kita untuk distribute dokumen tu. So pada pendapat saya lah, kena ada kemahiran IT lah, IT and fast learner. Maksudnya boleh belajar lah klien punya sistem dengan cepat. Tak adalah ambil masa untuk belajar satu benda, sebab kita project kita nak cepat. So kalau someone tu bukan fast learner in IT, agak susah untuk dia keep up
with the progress project lah. Okay. Okay, terima kasih Puan. Seterusnya saya silakan dekat kawan saya. Bagi soalan pertama, Tak dengar lah awak Fatihah saya tak dengar. Tak. Ada problem. macam mana? Tu. Okey kot. Hello? Okay. Tentu. Okey. Untuk peranan dalam kawalan dokumen. Soalan yang adakah matlamat paling penting untuk peranan ini dalam kawalan dokumen sebab putus-putus. Selamat matlamat. Pastikan semua dokumen yang keluar masuk between semua parties, vendor ataupun klien terjaga, accurate dan tak hilang. So kena praktiskan follow ISO lah. ISO untuk documentation. Macam saya company kita orang follow ISO 9001 lah. Saya rasa semua dokumen controller dalam Malaysia follow ISO 9001. So kena follow standard lah. Okey, baik. Kedua, apakah matlamat yang anda ingin lihat orang dalam kedudukan bertemu? Matlamat saya harap orang yang bekerja sebagai document controller dalam masa tahun pertama dia able to work in less control, less monitor, able to ensure that no missing document, tak ada dokumen yang hilang, tak ada dokumen yang lost track as per VDML, and dia boleh settlekan final documentation. Itu saja. Sebab final documentation kena handle hard copy, so benda tu memerlukan skill juga, macam mana nak clearkan final doc. Seterusnya, saya pass ke awak sebelah. Okey, dengar tak suara? Dengar. Adakah peluang pekerjaan ini luas sebagai kawalan dokumen dan bolehkah watak Puan lebih berjaya? Keluasan pekerjaan ni pada pendapat saya lah tak luas. Belum meluas lagi, dan saya berharap lebih banyak company yang aware tentang kepentingan ada document controller dalam company diorang, so that diorang punya flow of documentation diorang lebih terjaga dan lebih accurate. And then bolehkah watak saya berjaya? Ya, saya yakin boleh berjaya as a DCC, sebab sama juga macam engineer akan ada engineer, akan ada junior engineer, akan ada senior, akan ada project engineer, manager, semua. Document controller pun akan ada benda yang sama, and untuk dalam masa 6 tahun ni alhamdulillah saya dah merasa. So saya yakin memang boleh pergi. Cuma dengan harapan lah banyak lagi company yang aware, sebab macam saya dah job hunting for 1 year, saya rasa susah lah untuk dapatkan pekerjaan sebab banyak company tak aware dengan position ni. Okey. Sepanjang pengalaman Puan lah bekerja sebagai pengawal dokumen, adakah Puan dapat meningkatkan
Puan dan menjadikan diri Puan seorang kerja yang lebih cekap dalam syarikat? Ya, melalui pengalaman bekerja saya sebagai dokumen controller yang almost 6 tahun, saya rasa saya lebih cekap lah dalam menghandle documentation, dalam memastikan ketepatan dalam documentation, skill dalam handle high volume documentation jauh lebih baik daripada sebelumnya. Okay, terima kasih. Saya teruskan dengan kawan saya. Okay. Okey, soalan terakhir daripada saya. Pada pendapat Puan, sejauh manakah jawatan ini akan digunakan sebagai kawalan dokumen pada masa hadapan dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi? Pada pendapat saya, sepatutnya dokumen controller lebih diperlukan pada masa akan datang sebab in order to keep up with the kemajuan teknologi kita, dokumen controller pun diperlukan sebab untuk handle contoh documentation dalam sistem, tak semua orang boleh handle. Tak semua orang boleh handle documentation yang high volume dalam sistem dan tak semua orang boleh faham macam mana documentation tu work in a system. So untuk jawatan saya rasa lebih diperlukan dan sepatutnya diperluaskan. Membantu tak? Membantu ke jawapan saya? InsyaAllah membantu Puan. Sangat membantu. Okey, terima kasih kepada Puan sebab telah menjawab semua soalan kami dan Puan pun menjawab dengan sangat lancar. Kami sangat berterima kasih kepada Puan sebab Puan telah memudahkan kerja kami lah sebenarnya. Mungkin tak ada masalah. Mungkin sampai sini saya mendoakan korang lulus dengan jayanya. InsyaAllah, amin. Sem 5 dah semua. Ya, Sem 5. Alhamdulillah, insyaAllah. Semoga berjaya. Amin. Terima kasih Puan sebab menjawab soalan kami sekali lagi. Okey, mungkin sampai di sini saja kita punya meeting untuk tentang Jangan nak ambil gambar. Ya. Gambar. Boleh. Nak selfie. Boleh buat ni ya. InsyaAllah. Apa tergambar weh? Minta maaf lah Puan, kami ni tak erti sangat nak formal kami macam mana. Tak apa, faham je. Ni, faham. Jangan risau. Okay, ready ya? Okay. Okay. 1, 2. Sekali. Okay, thank you Puan. Okay. Thank you Puan. Nanti apa-apa kontak je saya balik. Nanti saya bagi Zuhairi yang soalan nombor 1 sampai nombor 3 tu InsyaAllah boleh. Okay, terima kasih. Semoga berjaya semua. Saya doakan insyaAllah. Ya, sama-sama Puan. InsyaAllah semoga berjaya dalam bidang Puan. Amin insyaAllah. Okay. Terima kasih. No, nak teruk ya. Aku takut tu. Dah banyak Weh, baca banyak. Aku baca satu lah. Weh dah.